Okey, nama saya Nurabita binti Muhammad Nazri di PHU 2A. Hari ini kami akan membuat sedikit pembincangan mengenai riba alkohol. Sebelum saya cerita lebih lanjut mengenai riba alkohol, saya akan cerita sedikit tentang riba. Okey, riba ni dia terbahagi kepada dua, iaitu riba al-buyu' dan ad-duyun. Dan riba al-buyu' dia terbahagi kepada dua, iaitu riba alkohol dan riba al-jahliyah. So, kita orang akan bincangkan mengenai lebih mendalam mengenai riba alkohol. Okey. Definisi dia, riba alkohol adalah kadar ataupun sebarang manfaat tambahan yang lebih daripada jumlah pinjaman pokok dan diisyaratkan di awal kontrak peminjam ataupun lebih kita dikenali dengan loan contract yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Ia terkenal di dalam masyarakat kita dan boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk. Kat sini saya akan ceritakan tentang 5 bentuk atau 5 jenis riba alkohol. Iaitu yang pertama, riba duit berbalas duit yang lebih banyak. Okey. Contoh dia, Ali meminjamkan kepada Ahmad wang sebanyak RM2,000 dengan syarat Ahmad hendaklah membayar kembali dengan nilai yang lebih besar daripada apa yang dipinjamkan oleh Ali. Contoh dia, kan tadi Ali dah pinjamkan kepada Ahmad RM2,000, tapi Ahmad perlu membayar kepada Ali dengan jumlah lebih besar, iaitu RM2,500 dalam masa 3 bulan. Sekiranya Ahmad memulangkan wang dengan nilai tambahan tanpa sebarang pasangan ataupun syarat oleh Ali, ia adalah halal lagi terpuji di sisi Islam kita. Perkara ini penuh dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila baginda membelikan unta yang lebih baik daripada apa yang dipinjamkan dan digunakan oleh baginda. Sabda baginda, sebaik-baiknya antara kamu iaitu peminjam adalah memulangkan dalam bentuk yang terbaik. So kat sini, seleloknya ni dia kiribat tapi macam mana? Dia lebih elok kalau kita buat macam ni sebab kita dah, orang tu dah bagi pinjam kita duit, nak tanda terima kasih dan tidak masa kita boleh bagi lebih kepada orang yang memberi kita pinjaman duit tersebut. Yang kedua, duit berbalas duit beserta sesuatu yang manfaat. Contoh dia, Kamil memberi pinjaman wang sebanyak RM1,000 kepada Adnan untuk tempoh 5 bulan. Sebagai alasan tu, Kamil dia mensyaratkan Adnan untuk bantu dia membuat assignment. Dekat situ, bantuan menyiapkan assignment adalah riba kerana tergolong di dalam manfaat yang lebih diraih daripada hasil pemberian pinjaman. Dan dia terdapat dalam kan dia bagi syarat, dengan syarat kau kena siapkan assignment tu. Tu terdapat dalam bentuk penindasan kerana mengambil kesempatan atas bantuan yang diberikan. So kat situ tak elok lah sebab kita nak bagi orang pinjam tapi kita ambil manfaat kepada orang yang pinjam duit kita. Kita tak elok. Okay. Yang ketiga, manfaat berbalas manfaat yang lebih. Contohnya, Ahmad pinjamkan kereta dia kepada Yusuf dengan syarat Yusuf perlu kembalikan kereta tersebut dengan keadaan tangki yang penuh. Sedangkan asal proses pinjaman tu, Ahmad memberikan kereta dengan keadaan tangki yang tidak penuh. Tangki tu tak penuh pun, minyak pun dah nak habis. Tapi dia nak Yusuf bagi kereta dalam keadaan yang penuh, minyak yang penuh. Kat situ berlakunya riba dan seperti tersebut kerana dia termasuk dalam hadis pinjaman berserta pulangan lebih daripada yang disyaratkan. Ini kerana manfaat kegunaan kereta dibalas dengan satu manfaat yang lain yang berbeza dan melebihi manfaat pinjaman. Okey, yang keempat, hadiah duit berbalas hadiah duit yang lebih banyak. Contoh dia, Ali menghadiahkan wang berjumlah RM100 kepada Husin hari ini. Dengan syarat Husin akan menghadiahkan Ali sebanyak RM150 pada bulan hadapan. Ia termasuk dalam riba alkohol dan tergolong di dalam
Kategori pemberian pinjaman walaupun ada lafaz hadiah. Okey. Penggunaan helah menukarkan lafaz dengan nama tidak mampu mengubah rangka asas kontrak yang merupakan pinjaman berserta faedah. Okay, kat situ memang berlaku juga walaupun dia lafaz dia memberi hadiah tapi dia minta juga wang lebih kepada Husin tu. Yang terakhir dan yang kelima, hadiah bersyarat hadiah. Contoh dia, pengantin lelaki dan perempuan bersetuju bahawa pihak lelaki akan hadir dengan 7 buah dulang yang bernilai RM10,000. Manakala pihak wanita pula bersetuju dengan balasan 9 buah dulang yang bernilai RM13,000. Masih wujudnya dekat situ masih wujud syubhat riba al-qard. Jika sekiranya dua pihak bersetuju atas nilai-nilai harga tertentu iaitu RM10,000 berbalas RM13,000. Namun tapi kan kalau kat situ okey je sebab dua-dua bersepakat dengan berbalas wang sebanyak tu. Tapi jika kedua-dua pihak tidak berpakat dengan harga dan hanya menentukan jumlah dulang, antara itu adalah harus. Dan kata lain, duit tu mestilah dengan dua-dua bersepakat. Kalau tak bersepakat, dulang je harus diberikan. Itu saja daripada saya. Saya akan beri kepada penerang kedua. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nurdabitah. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Muhammad Kamal daripada kelas DPSU 2B. Saya akan membaca beberapa dalil atau hadis yang terdapat dalam tajuk Al-Qard. Yang pertama, asas yang jelas tentang penolakan antara jual beli dan riba ialah dalam firman Allah yang bermaksud dan dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Terdapat juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 278 sehingga 279. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman. Sekiranya kamu tidak meninggalkannya, istiharkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Contohnya kat sini seorang pembeli menaikkan harga yang tinggi berbanding harga asal. So kat situ pembeli tu dapat keuntungan yang lebih lah. Contohnya susu harga dia RM5. Lepas tu pembeli jual RM8. Kat situ dia menaikkan harga, so dikira riba. Sebab penaikan harga tu memberi keuntungan kepada dia. Yang seterusnya, Ibnu Qudamah menjelaskan asas riba seperti berikut. Setiap pinjaman yang diisyaratkan padanya memberi tambahan, maka ia adalah haram tanpa sebarang pertikaian. Seperti Ahmad mengenakan bunga terhadap Ali atas kelewatannya membayar hutang. Contohnya waktu Ali pinjam dalam 100, Ahmad naikkan ke 150 sebab Ali lambat bayar hutang. Betul. Seterusnya pensyariatan Al-Qard. Ia adalah harus berdasarkan dalil daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan daripada Anas, Rasulullah SAW bersabda, 10 kali ganda dan pahala memberi hutang ialah 18 kali ganda. Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa memberi hutang lebih banyak pahalanya daripada sedekah? Jawabnya, kerana orang yang meminta sedekah dalam keadaan meminta sedangkan dia mempunyai harta. Sedangkan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman kecuali kerana sesuatu keperluan. Ibnu Majah dan Baihaqi. Masuk hadis kat situ, kalau kita memberi pinjaman kepada orang, pahala kita lebih besar daripada kita bersedekah. Sebab kita membantu saudara kita yang dalam kesusahan. Mungkin dia meminjam dekat kita sebab untuk keperluan dia, contohnya untuk bayar duit rumah atau sebagainya lah. Seterusnya, hadis yang seterusnya, orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitan di dunia,
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah sentiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita tolong orang, kalau kita pemudahkan orang, Allah akan tolong kita dekat akhirat kelak. Yang terakhir, saya akan yang terakhir. Saya akan baca sikit tentang orang yang menundakan apa sifat dia. Orang yang menundakan hutang ni, dia sifat dia zalim. Maksudnya kat sini dia tidak boleh bagi yang mampu untuk menunda pembayaran. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, artinya penundaan orang yang mampu itu adalah perbuatan zalim. Hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu saja daripada saya. Saya teruskan kepada Fatin dan Sabrina. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Natasha. Seterusnya saya akan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Sabrina. Saya akan meneruskan dengan rukun dan syarat. Qard dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukun. Berikut syarat dan rukun dalam akad qard. Yang pertama adalah peminjam ataupun muqtarid. Pihak peminjam harus seorang yang ahliah muamalah, yang bererti harus baligh, berakal, waras dan tidak mahjur. Tidak mahjur itu bermaksud orang yang tidak dibolehkan oleh syarak membahagikan hartanya kerana bodoh, muflis, sifat boros atau tidak berakal. Secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Contohlah kalau kita bagi pinjam duit tu dekat orang yang tak berakal, kemungkinan duit kita tu tak akan dapat balik sebab dia tak ada akal untuk nak cari duit, macam mana dia nak fikir macam mana nak bayar balik duit tu. Okay, seterusnya pemberi pinjaman, muqrid, iaitu pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliat at-tabaruk, iaitu layak bersosial, dengan erti mempunyai kecekapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam qard, seorang muqrid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Maksudnya dia dengan rela hati untuk memberikan duit tu kepada orang tu sendiri. Maksudnya dia tak ada paksaan daripada mana-mana pihak. Seterusnya, dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi social bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun dari aghniya atau dari sebahagian keuntungan bank. Seterusnya, barang atau utang, ma'uqad alaih. Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam dengan boleh diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Maksudnya barang tu kita nampak, macam kita barang tu, objek tu kita boleh nampak apa yang kita berbagi dekat dia sebagai hutang dia kat kita. Seterusnya ijab dan kabul, sirat. Ucapan adalah ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat difahami oleh kedua-dua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman. Untuk mengelakkan pergaduhan, untuk mengelakkan kesalahfahaman yang akan berlaku, kedua belah pihak ni kena fahamlah apa perjanjian tu, apa yang termaktub dekat dalam perjanjian tu, apa yang kena ada semua, supaya tak ada pergaduhan nanti bila apa-apa terjadi. Jadinya saya akan bagi rukun qard ada 4, iaitu peminjam, muqtarid, iaitu 2 pemberi pinjaman, muqrid, yang ketiga dana, qard, dan 4 ijab dan kabul. Syarat dalam pelaksanaan akad qard ada 3. Bank, pihak yang menyediakan wang atau pihak yang meminjamkan wang. Nasabah, pihak yang meminjam wang. Dan yang terakhir, proyeksi usaha, tujuan dalam mengadakan perikatan al-qard. Sekian itu daripada rukun dan syarat. Seterusnya saya akan beri kepada Damia. Terima
Terima kasih kepada saudari Fatin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Adriana Damia binti Muhammad Zaini daripada kelas DPSU 2A. Okey, saya terangkan mengenai hukum dan juga pandangan ulama lah. Seperti yang korang tahu, Al-Kad ni semestinya ataupun tajuk-tajuk lain semestinya akan ada hukum ataupun pandangan ulama lah. Okey. Ini daripada firman hukum ini, okey, saya ambil pada hukum Al-Quran dan juga hadis. Okey, daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, iaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Okey. Dan Allah akan menyempitkan dan juga melapangkan rezeki dan kepada inilah kamu dikembalikan, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Okay. Berdasarkan maksud surah yang tadi saya sebut tadi tu, okay, Allah Subhanahu Wa Taala ni mengiktirafkan orang yang memberikan pinjaman secara Al-Kad ni bagi tujuan meringankan beban orang yang memerlukan. Tindakan tersebut diibaratkan seumpama memberi pinjaman ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala serta dijanjikan balasan yang berlipat ganda. Okey. Begitu juga dalam surah surah Al-Hadid ayat 11. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan akan melipat gandakan pahala orang yang memberikan pinjaman secara ikhlas. Okey, dalam surah yang saya sebut ni, okey, terjemahan dia bermaksud siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, iaitu yang ikhlas lah, supaya Allah melipat gandakan balasannya. Dan selain itu, ia akan peroleh pahala yang besar. Okay. Hukum pelaksanaan Al-Kad ini adalah sunat. Okay. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW dan juga ijma' para ulama, para fuqaha. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW telah bersabda bahawa seorang Muslim yang memberikan pinjaman wang ataupun hutang Al-Kad ni sebanyak 2 kali adalah seperti bersedekah sekali. Okey. Ini maksud hadis tadi. Sesiapa daripada kalangan Muslim yang memberikan pinjaman kepada Muslim yang lain sebanyak 2 kali, ganjarannya seperti melakukan sedekah sekali. Okay, berdasarkan maksud hadis yang saya sebut sebentar tadi, hukum memberi hutang kepada seseorang ni seseorang yang memerlukan adalah sunat. Manakala harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan untuk membebaskan dirinya daripada kesempitan hidup. Jelas kat sini bahawa yang Islam ni merupakan satu agama yang menyediakan ruang dan juga jalan penyelesaian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh umat manusia ni. Ia selaras dengan prinsip utama yang mendasari akad-kad, iaitu ta'awun, yang bermaksud saling bantu-membantu di kalangan sesama insan bagi tujuan meringankan beban golongan yang berada dalam kesusahan dan juga yang memerlukan. Okay. Malah Allah juga telah menjanjikan balasan yang berlipat ganda, balasan yang baik bagi seseorang Muslim yang melapangkan kesempitan yang dihadapi oleh saudaranya dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Okay. Ni saya sebutkan pula tentang pandangan ulama lah daripada segi ulama Hanafiyah. Okay. Meskipun demikian, para ulama Hanafiyah berpendapat bahawa penangguhan dalam akad-kad ni menjadi sifat mengikat dalam 4 perkara ni. Okay. 4 perkara tersebut ni ialah yang pertama, wasiat. Okay. Iaitu seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, 1 tahun lah contohnya kan. Maka dalam kondisi tu, dalam setahun tu, ahli waris ni tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh masanya lah, sebelum jatuh tempoh dia lah. Okay. Yang kedua, adanya penyangsian, iaitu tak kala akad-kad ni disangsikan,
kemudian pemberi pinjaman ni menangguhkannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktunya menjadi mengikatlah. Okey. Yang ketiga ialah keputusan pengadilan. Iaitu bila hakim ni memutuskan bahawa akad kad dengan batas waktu tu sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan pendapat Malik dan juga Ibnu Abi Layla. Maka pada kategori ketiga ni batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat. Okay, dan yang terakhir iaitu yang keempat dalam akad hiwalah, iaitu pengalihan hutang. Iaitu jika peminjam ni mengalihkan tanggungan hutangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menangguhkan hutang tu. Okey. Atau ia mengalihkan tanggungan hutangnya pada peminjam lain yang hutangnya ditangguhkan. Hal itu dikarenakan dibincangkan akad hiwalah ni merupakan pengguguran tanggungjawab. Maksudnya dengan akad hiwalah ni tanggungjawab si muhil iaitu yang mengalihkan hutang tadi tu menjadi gugur dan si muhal iaitu yang dialihkan hutangnya yang merupakan pemberi pinjaman tadi menjadi pemilik hutang atas muhal alaih iaitu yang menerima pindahan hutang tadi. Dengan demikian ni sebenarnya akad hiwalah ni merupakan akad penangguhan hutang, bukan akad kad. Okey, jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah sah-sah saja mengundurkan akad kad ni meskipun bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadikan keharusan dalam kondisi yang empat perkara yang saya sebut tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahawa akad kad ni boleh diundurkan dengan penangguhan dan atas alasan bahawa kedua belah pihak mempunyai kebebasan dalam akad kad. Okey, baik dalam menghentikan atau melangsungkan ataupun juga meneruskan akad. Okey. Dari semua pendapat ke atas ni, pendapat ni lah yang mungkin yang biasa yang boleh diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari Safa. Terima kasih kepada saudari Damia. Okey, nama saya Nur Safa Edina binti Abdul Sani daripada kelas PHU 2A. Okey, saya akan menerangkan tentang aplikasi yang boleh digunakan di dalam Al-Qarni. Okey, aplikasi yang digunakan untuk pinjaman ataupun untuk perbankan, kita ada Bank Islam Malaysia Berhad, iaitu dikenali sebagai Bank Islam pada zaman sekarang. Okey, dia menggunakan kad kredit. Bank Islam ni ditubuhkan pada bulan Januari tahun 2002 dan dia berasaskan 3 kontak iaitu Bai Al-Inah, Al-Wadi'ah dan Qar Al-Hasan. Okey, dalam sistem perbankan ni dia mengutamakan pinjaman kepada dana haji. Okey, dana haji ni untuk pelanggan ataupun calon haji akan diberi pinjaman sementara untuk memenuhi syarat pendaftaran pembiayaan perjalanan haji. Okey, iaitu contoh dia macam bila seseorang tu nak pergi haji, dia perlu bayar sejumlah untuk nak confirmkan yang dia akan pergi haji tu. Dia macam deposit lah. So bank akan bagi sedikit pinjaman kepada jemaah haji tu dan jemaah haji dia perlu membayar pinjaman tersebut sebelum dia buat haji. Okey, sebab bila dah buat haji kita tak boleh ada dalam hutang kan. So haji tu wajib dibayar sebelum dia pergi haji. Okey, yang kedua dia diutamakan untuk pengusaha kecil, iaitu pengusaha peniaga lah, peniaga tak kisah peniaga dalam segi makanan ataupun barang-barang ataupun keperluan lain. Mereka ni diberikan pinjaman
tapi mengikut skema ataupun mengikut kadar yang sesuai kepada mereka untuk membuat sedikit modal. Okey, apabila telah berjaya ataupun telah mendapat keuntungan, maka mereka akan haruslah membayar balik pinjaman tersebut. Okey, dia tidak mendatangkan rasuah ataupun riba. Okey, seterusnya diutamakan kepada staff bank. Sebab kebanyakan staff bank gaji tak adalah tinggi sangat. So ada je staff bank yang buat kerja part time ataupun kerja sambilan. Contoh je berniaga ataupun apa-apa. So mereka nak menggunakan sedikit pinjaman ataupun modal. Jadi pihak bank menyediakan pinjaman untuk staff ni juga. So bila dia dah dapat keuntungan, mereka akan membayar balik pinjaman tersebut secara berperingkat ataupun berasuran dengan memotong gaji mereka sendiri. Okey. Dan seterusnya pinjaman ni dia boleh diambil secara tunai ataupun cash advance daripada menggunakan kad kredit, dan wang tersebut boleh diambil di mesin ATM. Sebab dulu macam kita punya banking online tak ada lagi, sebab kita pun tak guna phone lagi semua kan. So bila dulu dia menggunakan kad, so jadi sekarang ni bila dah update, kita boleh menggunakan banking online. Okey, yang tu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekianlah daripada kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat diberi manfaat dan boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Dan sekadar itulah penerangan kami mengenai riba Alquart. Sekian, terima kasih. Terima kasih.